Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyina al-mujtabah nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Hafiz selaku moderator, yang dimuliakan Datuk dan juga Datin sebagai penganjur kepada majlis ilmu, serta semua muslimin dan muslimat yang bersama dengan kita di alam maya dan juga di alam nyata. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam yang ceria ini, iaitu 16 November 2022, kita dapat teruskan bicara kita dalam buku Dunia Bukan Syurga, di mana buku yang ringkas ini bolehlah kita anggapkan sebagai buku penawar hati ataupun tasawuf moden, kerana dia banyak menyentuh tentang perkara-perkara yang boleh menyedarkan kita tentang kewajipan kita dan juga tanggungjawab kita dalam mengharungi pancaroba hidup di dunia ini. Tak ada orang yang senang sentiasa dan tidak ada orang yang susah sentiasa. Ada yang senang, ada waktu turun naik, kata orang pasang surut. Sebagaimana yang dikatakan oleh ahli fikir, ad-dunya al-ayyamu dual, fa yaumun lana wa yaumun alaina. Jadi para jemaah sekalian, kita sambung perbincangan kita dalam siri yang kedua ini, bab yang kedua, muka surat 29. Muka surat 29, bab yang kedua, as-sabru miftahul faraj. Sabar itu kunci bagi kebahagiaan ataupun kunci bagi kesenangan. Kata di ahli fikir, pokok bunga ia memilih jalan yang sabar apabila sanggup duduk di celah-celah duri. Jadi pokok dia berduri tapi berbunga di situ. Maka hasilnya ia telah menumbuhkan bunga yang lebih cantik. Berbanding rumput yang memilih jalan yang selesa, duduk di bawah tenang-tenang, dan ia tidak ada duri dan hanya rumput sahaja, tetapi akhirnya ia telah menjadi makanan unta, kambing dan lembu ataupun menjadi tempat pijakan orang. Ini satu analogi yang menunjukkan kepada kita bahawa laluan sabar itu bukan senang, tetapi kesan dia, natijah dia sangat elok, sangat baik dan sangat comel. Natijah dia sangat comel, walaupun laluan dia sangat susah, sangat berliku. Begitu jugalah yang kita analogi dengan biji besi yang dibakar untuk mengasingkannya daripada benda lain, yang akhirnya biji besi setelah dijadikan satu besi dan dia sangat bermanfaat kepada manusia. Kata-kata ini adalah sebagai lontaran idea bahawa manusia ini perlu kepada kesabaran, barulah mereka akan dinaikkan darjat yang begitu besar. Apabila melalui hari-hari kehidupan kita hari ini, kita kena lihat keadaan manusia silih berganti harinya, sebagaimana kata ahli syair, al-ayyamu dual fa yaumun lana wa yaumun alaina. Hari itu berpusing, sekali untuk kita dan mungkin kali lain ke atas kita. Maknanya hari ini kita dapat kebahagiaan, kita seronok dengan apa yang kita ada, hari lain pula kita akan duduk dalam suasana yang begitu sukar. Hari ini kita bangun dalam keadaan ceria dan gembira dari pagi sampai ke malam, kita kata alhamdulillah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Siapa dia bangun pada waktu pagi, dia jasad dia penuh dengan afiat. Afiat makna keselamatan. Selamat, tak ada apa-apa. Sihat molek tubuhnya, boleh makan, boleh minum. Dan aman dari sudut keadaannya. Tak ada orang kacau kita, tak ada orang nak apa-apa dengan kita. Wa indahu qutu yaumihi. Dan dia ada makanan untuk hari itu. Maka Nabi SAW gambarkan ka'annama seolah-olah orang ini telah diberi kepadanya dunia dan isi kandungnya itu adalah milik kita. Kita kata alhamdulillah, itulah nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dalam kehidupan dunia yang kita sentiasa mencari kebaikan-kebaikan yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita.
Persoalannya bagaimanakah cara kita boleh melalui hari-hari ini? Sama ada kita gembira atau duka cita, supaya dalam dua-dua keadaan kita akan mendapat manfaat yang besar. Mendapat manfaat yang besar sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin, yang kita akan baca nanti. Pelik bagi orang mukmin ni. Kalau dia dapat nikmat, dia syukur. Fakana khairan lahu, syukur baik bagi dia. Kalau dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu ujian, fasabar, dia bersabar, maka sabar itu lebih baik bagi dia. Mana walaysa zalika illa lil mu'min. Nabi SAW beritahu tidak ada kelebihan itu kecuali bagi orang mukmin. Alhamdulillah. Maka para peserta sekalian, para pencinta ilmu sekalian, bila kita sebut tentang sabar, kita akan bincang tentang kelebihan sabar. Fadailus sabri, dalam nota yang saya tulis ini ada 7 perkara. InsyaAllah kita ambil secara ringkas dengan masa yang diberi dan sesuai dengan keadaan. Masa diberi sesuai dengan keadaan. Kita tak boleh nak syarah kitab ni panjang-panjang, tapi kita boleh lalu supaya para jemaah yang pegang buku ni dia tahu apa tip ataupun apa perkara yang ada di sini untuk kita jadikan panduan ataupun jadikan pedoman dalam hidup kita, insya-Allah. Yang pertama, sabar ada 7 perkara kelebihan. Yang pertama, kelebihan atau keindahan sifat sabar ialah kita akan mendapat kasih ataupun cinta Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang sabar. Surah Ali Imran ayat 146. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, para pencinta ilmu sekalian, kita mengatakan bahawa sabar itu ada 3 kategori. Sabar itu ada 3 kategori. Tuan-tuan kena tulislah, rasa tak ada dalam buku ni. Sabar yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Sabar melakukan ketaatan. Kita nak taat ni bukan senang. Ingat mudah kau nak bangun tahajud, ya salah. Sekarang ni musim sejuk ni, musim November ni. Saya tak tahu di tempat utak api, tapi tempat saya ni musim tengkujuh ni, Allah Taala yang tahu. Waktu kita duduk di negara Arab dulu, masya-Allah, ayyamul syita, ayyamul battaniyah dia panggil. Dah, hidup dengan kain selimut. Maknanya itu dipanggil sabar yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Nah, ini jarang yang kita biasa bila kita sebut tentang sabar, kita nampak sabar menanggung kesusahan. Rupanya ada lagi sabar lebih besar, sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, as-sabrus tsani, sabar meninggalkan maksiat. Bukan senang nak tinggal maksiat. Lebih-lebih lagi maksiat yang sudah sebati dengan jiwa. Nah, di antaranya orang baik-baik, orang yang soleh-soleh, kadang-kadang ada perkara yang dia tak mampu nak tinggal. Saya nak bagi contoh kan, tuan-tuan marah pula. Nah, tak bagi contoh payah nak faham. Ustaz Hafiz tolong bagi contoh boleh tak? Rokok. Berani dia. Nah, rokok. Rokok ni di antara perkara yang orang-orang yang baik-baik. Imam, ahli pendakwah sebahagiannya begitu kuat berjuang, tapi nak tinggal yang ni sukar. Itu dipanggil. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga, barulah sampai ke sabar yang popular, yang biasa kita dengar, iaitulah sabar menghadapi ujian. Jadi 3 kategori. Jadi kategori mana yang kita nak letak? Ada kalanya ayat ini duduk di ujian, ada kalanya ayat ini duduk di larangan, dan ada kalanya ayat sabar melakukan ketaatan. Jadi yang penting kita nak bincang tentang kelebihan sabar ada 7. Yang pertama, orang yang sabar, orang yang akan mendapat cinta mahabbatullah. Kalau kita sebut cinta, kasih sayang, tak apa sedap dia punya istilah. Tapi guna bahasa Arab, mahabbatullah. Kita akan mendapat kasih sayang, cinta Allah Ta'ala itu yang besar. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, ayat 146, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah Ta'ala suka mencintai orang-orang yang sabar. Maksudnya bila Allah sayang, tentu di sana ada balasan dan ganjaran yang besar yang dia anugerahkan kepada kita, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yakun 'indi min khairin falam addakhiruhu ankum." Nabi kata, mana-mana kebaikan yang aku ada, yang aku tahu, yang aku ada, semua aku akan beri kepada kamu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Sesiapa yang menjaga kehormatan dirinya daripada keburukan, Allah jaga dia. Mana kita usaha untuk jaga kehormatan diri kita, insya-Allah Tuhan jaga. Wa man yastaghni yughnihillah. Sesiapa yang berasa cukup dengan kurniaan Allah yang ada, Allah akan mencukupkannya, hilangkan sifat tamak. Kita sekarang ni yang kita bimbang sifat tamak dalam diri kita. Dah banyak ada. Tapi jangan kata aku dah banyak dah, tak payahlah. Bisnes tak payahlah. Kita bisnes kena kuat sebab umat Islam masih ramai yang lemah, masih ramai yang perlukan bantuan. Jadi kalau kita berhenti setakat tu, siapa yang nak tolong mereka? Tajuk kitanya, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Sesiapa yang melatih diri untuk bersabar. Maknanya sabar ini kita tak boleh kata. Ada setengah orang ni dia suka panah baran, kata orang. Asyik marah je. Kalau marah berapi-rapi. Bila kita tegur dia, dia kata ini tabiat saya. Kita kata lak. Tidak mungkin berselindur di sebalik nama tabiat semula jadi. Sebab Nabi kata, wa man yatasabbar. Siapa dia berlatih diri, melatihkan diri untuk bersabar, yusabbirhullah, Allah Ta'ala akan jadikan dia orang sabar, insya-Allah. Wa ma uti ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Dan tidaklah seorang itu diberi satu pemberian yang lebih baik, lebih luas daripada anugerah sifat sabar. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kita berpindah kepada kelebihan yang kedua. Ganjaran yang diberikan kepada orang yang sabar adalah tidak terhad. Tidak ada limit, unlimited dia punya ganjaran. Contohnya amalan bersedekah, ganjaran ada had. Daripada 1 jadi 10 sehingga kepada 700. Maknanya ada limit dia. Sampai 700. Tetapi ganjaran orang yang bersifat sabar tidak ada limit. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang bersabar saja yang akan disempurnakan bala pahala mereka dengan tidak ada kira-kira. Maknanya dia panggil tanpa hisab, tanpa limit. Berapa Allah nak bagi, dia bagi je. Cuma di sini, kenapa disebut bighairi hisab, tanpa hisab? Makna bukan 700, mungkin 7,000, mungkin 70,000. Jadi kata ulama tafsir, dalam neraca kira-kira Allah kata tanpa hisab. Bagaimana kita nak tahu berapa banyak Allah nak berikan pahala kepada kita? Kalau sedekah kita tahu 700, yang ni berapa tak banyak. Kita hanya mampu mengharapkan pahala yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kata, inna izamil jaza' ma'a izamil bala. Balasan itu besar dengan bala besar. Maka di sini kita boleh faham bahawa tanpa limit tadi dia tengok kepada kategori orang. Dia tengok kepada kategori orang itu. Kategori orang. Kalau bala dia besar, dia apa ni? Dia sabar kuat, maka lagilah dia punya besar dia punya pahala. Maksudnya makin besar bala yang Allah timpakan kepada kita, makin banyak pahala yang akan diperolehi. Contohnya jika ditimpa sakit gigi, tercucuk paku atau kaca atau sebagainya, itu dikira bala yang kecil. Maka pahala juga kecil, dan begitulah sebaliknya. Jadi apabila kita tengok bala orang ni kena bala, ditimpa bala, kita jangan terus mengata, dia tu rumah dia terbakar tu tak payah zakat tu. Harta dia kena curi ke skema contohnya, dah kena rompak. Itu dia sebab dia tak payah zakat, Allah ambil harta dia. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, jangan mudah menjatuhkan hukum kepada orang. Bahaya. Sebab apa bahaya? Sebab bila kita jatuh hukum kepada orang, para pelajar, para jemaah sekalian, seolah-olah kita dah confirm, kita tak tahu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala diberinya ujian itu dengan dua sebab. Salah satu daripadanya nak bersihkan orang tu, sebab yang kedua kerana nak angkat darjat.
Jadi kita kena atas itu. Sebab nak angkat darjat. Jadi ada kalanya bila orang tu sakit tapi dia terus juga dia waktu dia sihat dia beribadat, maka dia akan dapat pahala pencen. Akan dapat pahala pencen. Tengok dalam hadis Nabi SAW sebut, siapa dia yang biasa beramal dengan kebaikan, tiba-tiba dia sakit, tak boleh nak beramal, maka dia akan ambil pahala yang sama sebagaimana waktu dia sihat yang dia lakukan. Kita kata nikmatnya, pahala yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla tanpa limit. Dia sakit, tak boleh pergi masjid, tapi pahala dia macam orang duduk di masjid. Kita kata Alhamdulillah, barakah itu. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Kelebihan orang yang bersabar ini, Allah akan berikan kepada dia ketenangan. Allah jaga kita dengan pertolongan darinya sehinggalah kita berasa tenang. Firman Allah Ta'ala, Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama, memberi pertolongan, menolong, membantu orang-orang yang sabar. Dan satu lagi, kenapa dia dapat ketenangan bagi orang yang sabar? Biasanya para jemaah sekalian, orang sabar ni dia akan kembali kepada hukum qada dan qadar. Dia balik kepada qada dan qadar. Sebab apa orang jadi stres, depression? Ada yang nak bunuh diri, ada yang nak terjun bangunan, ada yang nak terjun jambatan. Puncanya mari daripada mana? Mari daripada tidak sabar. Jadi orang yang sabar dia kembali kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Aku dah berusaha, aku dah buat yang terbaik, aku dah macam-macam aku dah ni. Tetapi takdir Allah Ta'ala berlaku juga. Maka itulah yang dijadikan, yang kita mengatakan bahawa takdir itu menyebabkan kita jadi manusia yang sabar. Jadi Allah Ta'ala akan bantu kita mendapat pertolongan Allah, kita akan jadi tenang. Sebab kita kata nak lari tak boleh. Anda ingat seorang syekh besar, ulama hadis, Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah, beberapa hari dia nak ditimpa COVID, daripada dia ditimpa COVID, dia pun tulis satu status. Dia tulis status dia, la yaghnil qadar minal hazar, la yaghnil hazar minal qadar. Mana berhati-hati, beringat setara mana pun, kalau Allah dah takdirkan benda tu timpa, dia kena ditimpa COVID dan akhirnya dia meninggal kerana COVID rahimahullahu ta'ala. Baik, kita berpindah pula kepada fadilat sabar yang keempat. Dengan sebab ujian, kita akan dapat meninggalkan maksiat. Apakah itu alam maksiat? Iaitulah perkara-perkara yang tidak baik. Berapa ramai orang yang dahulunya leka dan lalai, tetapi apabila datangnya ujian, dia menangis. Dia kata Allah sayang kepada saya sehingga diberikan ujian. Seandainya Allah Ta'ala tak turun ujian ni, dia masih lagi lara, masih lagi leka. Anda teringat ada seorang Dr. Khalid Al-Jubair. Mungkin Ustaz Api ada kenal Khalid Al-Jubair. Yang hospital tentera, dia punya pakar bedah di hospital tentera. Dia punya janggut dia panjang, tapi dia pakar bedah. Dia tulis sebuah buku yang dia tulis, Musyahadat Tabib. Pengalaman seorang doktor. Dia jadi pendakwah. Dia ahli pakar bedah, pakar jantung, tapi dia punya bekerja juga berdakwah. Dia kata ada seorang klien dia ni, orang bila sakit semua orang doa, cepatlah sembuh, boleh keluar hospital. Dia kata jangan keluarkan aku lagi. Patah ni belum sembuh lagi. Dia kata dia lama bercita-cita nak hafal Quran, nak murajaah balik Quran. Yang dia hafal mudah-mudah dulu hilang. Sekarang ni bila dia duduk di katil putih hospital dengan kaki yang bersimin, dia kata aku telah mengulangi separuh daripada hafalan aku. Dia kata bila orang kata cepatlah sembuh keluar, dia kata jangan. Aku nak duduk sini lagi sampai aku khatam Quran. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada orang ini dengan sebab sakit. Ada perkara yang ada hikmat di sebaliknya. Jangan minta sakit. Kita yang tak sakit pun bacalah Quran. Jangan tunggu sakit baru nak baca Quran. Jangan silap faham. Kalau macam ni kita doa sakit ni, nanti kita boleh hafal Quran. Kita kata lah, itu mengarut nama dia. Nabi tak ajar kepada kita minta bala. Dalam hadis Nabi kata la tatamannau liqa'al adu. Jangan minta nak jumpa musuh, jangan. Is'alullah al-afiyah. Kita minta keselamatan sentiasa. Jangan kata aku ni
Tak ada harapan. Dah duk main lagu ni, tak baca Quran sampai tua dah. Nah, baik aku. Alah. Itu satu kesilapan yang berat. Jangan kita buat. Jadi pesanan saya tadi kita ulang balik bahawa sebab apa? Bila Allah Ta'ala beri kepada kita ujian, bermakna kita kena tahu di sana adanya sebab-sebab yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita yang kita tidak sedar. Sama ada Tuhan nak hapuskan dosa, Allah Ta'ala nak angkat darjat kita, nak kembali kita ke jalan yang diredainya. Sabda Nabi SAW, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'allahu biha darajah au hatta anhu biha khati'ah. Tidak ada mana-mana orang yang ditimpa tertusuk duri. Kena duri ya, dia berjalan kena duri. Allah Ta'ala angkat dengan sebabnya satu darjat. Ataupun dihapuskan daripadanya kesalahan. Kita kata menarik, hadis ini riwayat Muslim. Maka para pembaca, kalau kita ingat hadis-hadis tentang ini, adakah ia akan menyebabkan kita bertambah resah atau menyebabkan kita rasa bertambah sedih? Sudah tentu tidak. Kalau sedih pun tak hilang juga dia punya penyakit. Kalau resah pun macam tu juga. Bahkan kita akan bertambah rasa bersyukur disebabkan dalam hati kita akan diterapkan bahawa kita sentiasa diuji oleh Allah, tandanya Allah Ta'ala sayang kepada kita dan sebagainya. Itu sebablah. Karena itu saya peringatkan kepada kita semua, jangan mudah menjatuhkan hukum kepada mana-mana orang yang ditimpa ujian. Kita tak tahu apa sebab Allah nak. Jadi sama ada Tuhan nak sedarkan dia sentap untuk menyedarkannya, ataupun untuk diangkat darjatnya. Kita pun wallahu alam, kita mengharapkan yang baik-baik je kepada kita dan juga kepada orang lain yang ditimpa ujian oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kita berpindah kepada fadilat yang kelima. Kelebihan yang kelima, orang yang sabar itu adalah orang yang layak menjadi pemimpin dalam agama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sajdah. Yang selalu kita baca pagi-pagi Jumaat itu ayat 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Jadi kita kata sabar orang baik ni, yang akhirnya wal aqibatu lil muttaqin, akhir kesudahannya Allah Taala beri kemenangan kepada orang-orang yang bertakwa. Mana nabi-nabi, para nabi rasul-rasul menghadapi ujian yang besar daripada kaum dia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'al anbiya. Orang yang paling teruk diuji oleh Allah Taala para nabi. Kena khianat, bahkan mereka diancam untuk dibunuh dan sebagainya. Tetapi oleh kerana mereka kuat iman, mereka tetap. Wa in kana fi dinihi riqqa. Maknanya kalau orang itu lemah agama, Allah Ta'ala akan uji dia mengikut kelemahan yang dia ada. Kadang-kadang orang ni sekali diuji sikit je ujian, oh dia punya lompat lebih daripada orang lain lagi. Mengamuk dia, Tuhan tak sayang lah. Macam-macam tuduhan yang dia buat, sampai ke Tuhan pun dia marah. Kita kata orang ni sekali kena uji, kita tak tahu. Sebab itulah kita selalu sentiasa minta dengan Allah al-afwa wal-afiyah. Minta Allah Ta'ala selamatkan kita, kerana kita tidak tahu level kita, standard kita dekat mana. Jangan cuba-cuba ketawakan orang kena ujian, sebab kita tak tahu kekuatan kita, kentalnya semangat kita pun tak tahu setakat mana. Maka di sini Allah sebut para nabi yang telah diuji oleh Allah, merekalah yang akan mendapat kelebihan menjadi pemimpin di saat akhirnya. Ya, kita kadang-kadang orang yang sabar ni semua mengikut keadaan. Orang yang baik dia sabar untuk mendapat pahala. Orang yang tak baik juga dia sabar kerana keduniaan dia. Cerita riwayat daripada Imam Ahmad rahimahullah taala, Imam Ahlus Sunnah. Sewaktu dia nak dijatuhkan hukuman, dia telah didatangi oleh seorang banduan pencuri dalam penjara tu. Mana dalam penjara sekali ini Imam Ahmad masuk penjara bukan kerana masalah akidah. Masalah dia mempertahankan akidah Ahlus-Sunnah. Quran itu kalamullah bukan makhluk. Tapi si pencuri ni pelik dia.
Si pencuri ni dia pelik. Dia tahu Imam Ahmad ni kalau salah cakap, satu dunia akan sesat kerana dia. Maka dia pergi jumpa, dia kata, ya Imam, saya ni orang jahat, pencuri saya ni. Tapi saya sabar sebab kita tahu lepas habis tempoh penjara ni saya akan hidup senang. Harta-hartanya dicuri sudah banyak, dia simpan sana simpan sini. Mana habis tempoh dia lepaskan, dia kaya. Jadi dia kata, kalau aku boleh sabar di atas landasan yang batil, engkau yang mempertahankan agama ini untuk menjaga akidah umat perlu sabar lagi. Karena itulah diceritakan bahawa Imam Ahmad setiap kali dia solat, dia akan doakan si pencuri ni, minta Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia, supaya dia juga akan dapat masuk dalam syurga dan dia taubat daripada sifat jahat dia. Yang pentingnya, dia boleh nasihat, boleh motivasi kepada Imam Ahmad supaya sabar untuk menjaga ujian, melanggar ujian yang dibuat oleh puak Mu'tazilah untuk nak merosakkan akidah umat. Kita kata subhanallah, itu kita kadang-kadang macam itulah. Nah, orang-orang yang beri motivasi kepada kita, dia bukan ustaz pun. Tapi kadang-kadang dia cakap tu menenangkan perasaan kita. Oh, ustaz, sabar ustaz. Nah, ustaz duk ceramah lama ni suruh sabar, sekarang ni saya pula suruh ustaz sabar. Dia pusing mari. Kita pula terkedu kata Allahu Akbar, aku duk baca Quran, baca hadis bab sabar. Sekali pak cik ni sentak mari, kita pula jadi rasa lembek kita depan dia. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Baik para jemaah sekalian, itu contoh. Jadi orang nak jadi ketua dia kena sabar. Jadi tak semestinya orang sabar tu dia jadi ketua kerana dia kebaik. Tak ada orang yang sabar tapi sabar di atas landasan yang batil. Itu pun kadang-kadang dia menang juga. Jangan main-main. Kita tak boleh nak kata semua orang menang itu kerana Allah Taala sayang. Tidak. Dia ada kalanya, ini kata-kata ahli hikmah. Dia kata Allah ni ada kalanya dia naikkan seseorang bukan kerana sayang, tapi dia nak jatuhkan orang tu dari atas lagi teruk daripada jatuh di bawah. Kita kata nasallallahu alaihi wasallam, kita minta Allah selamatkan kita daripada dijatuh daripada bawah ataupun daripada atas. Kita tak mahu dijatuhkan dari mana-mana sudut. Yang kita naknya mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla, mendapat nikmat daripada Allah supaya kita diredai oleh Allah sentiasa. Baik, kita berpindah kepada yang keenam. Para yang ada kitab tu kena laju lah, tengok muka surat 38. Sebab kita nak ambil setiap bab satu ceramah je. Yang keenam, orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla adalah tanda orang yang disayanginya dan tanda kebajikan kepada orang itu. Maknanya bila diuji, maknanya Tuhan sayang. Kita tak, bila kena uji, kita marah pula dah. Marah pula. Allah dia kata ni, saya daripada ramai-ramai adik-adik ni, saya lah orang yang jaga solat, jaga aurat, jaga tu, jaga ni. Tapi kenapa saya yang banyak penyakit? Ini salah faham. Ada seorang tu dia telefon saya, dia marah-marah. Dia kata, Ustaz, betul ke Tuhan sayang dengan saya? Saya kata, kenapa tak sayang? Awak orang baik. Dia kata, betul, saya lah orang yang kuat ibadat daripada adik-adik ni. Tutup auratnya dengan macam-macam kebaikan lah dia buat. Tapi saya lah orang yang paling banyak berulang alik ke hospital. Kenapa tidak adik-adik lain yang tak solat? Yang kita kata subhanallah. Tengok ni. Tujuannya, ujian itu adalah, turunnya ujian itu adalah kebaikan untuk orang mukmin. Kerana setiap ujian itu dapat meninggikan darjat dan menghapuskan dosa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradallahu bi'abdihil khaira." Bila Allah Taala nak beri kebajikan kepada mana-mana hamba dia, ajjala lahul 'uqubah fid dunya. Allah Taala segerakan balasan dia di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, na'udzubillah. Bila Allah Taala tak nak beri kebaikan kepada orang tu, nak beri keburukan kepada orang tu, amsaka anhu. Tak ada apa-apa dia, sehat. Kalau dia buat apa-apa projek berjaya, bukalah projek apa pun. Ladang ternak ayam-ayam dia hidup, bertelur banyak contohnya. Ternak ikan pula. Yang pentingnya kuat. Hatta yuwaffihi bihi yaumal qiyamah. Tetapi pada hari kiamat dahsyat dia kena, sebab dia tak sempat bertaubat, dia tak sempat insaf, dia tak sempat kembali ke jalan Allah. Dia ingat dialah segala-galanya. Maka kita mengatakan itulah manusia yang akan rugi, yang akan menghadapi suasana yang begitu gawat. Wal'iyazubillah. Kita minta perlindungan Allah daripada ditinggalkan oleh Allah kerana kebenciannya ataupun kerana kemurkaannya terhadap amalan kita
Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi ahli ilmu mengatakan hadis ini rawahu at-Tirmizi. Para ulama menjelaskan bahawa siksaan yang ditahan adalah dari golongan orang yang munafik. Kerana Allah menahannya di dunia agar ditunaikan secara sempurna dosanya nanti pada hari kiamat nanti. Jadi kita berdoa kepada Allah Taala supaya Allah masukkan kita orang yang disayangi, bukan orang yang dibenci. Allahu Akbar. Ni tengok dalam buku tu saya tulis pengalaman saya jumpa seorang di orang yang kena banjir ni. Lepas kena banjir kita buat surau, dia datang. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, Allah Ta'ala sayang saya. Dia menangis. Dia kata, kenapa? Dia kata, Allah sayang saya, dia hanyutkan rumah saya. Dia bawa saya ke surau ini. Kalau tidak kerana ini, Ustaz akan jumpa saya di tempat sana. Dia ni orang panggil ketua kampung, ketua gangster kampung lah. Dia ada belakang lah, dia kata. Dengan belaga ayamnya, dengan judinya, dengan macam-macam benda yang standard kampung lah. Maksiat cara kampung. Tapi Allah Ta'ala sayang saya, dia mari banjir, sehingga saya bertemu dengan Ustaz di surau yang baru ini. Kita kata Alhamdulillah. Baik, kelebihan yang ketujuh, sabar menghadapi musibah itu dijanjikan syurga, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada orang yang diuji dengan mata dia. Innallaha qala izab talaitu abdi bihabibatihi fasabara awwatuhu minhuman jannah. Apabila aku uji dengan dua kekasih hamba aku, iaitulah dua biji mata dia. Mata dia hilang penglihatan dia pun sabar, maka aku akan gantikan dia dengan syurga. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi dalam hadis Nabi sebut mata. Nah, ada juga penyakit lain. Ada orang hilang kaki dua-dua. Dengan sebab mata, dengan sebab diabetes, dengan sebab kencing manis, ni banyak benda-benda penyakit. Hilang mata ada, hilang kaki pun ada. Dan macam-macam kehilangan lagi kita ada. Maka kita mengatakan orang yang kehilangan tapi dia sabar. Ini kita bimbang hari ini para jemaah sekalian, kalau kita tak sabar. Bila kita tak sabar, kita akan kehilangan dua perkara. Orang yang tak sabar dia akan hilang dua perkara. Yang pertama, mata dia hilang. Yang kedua, pahala pula dihilang. Sebab dia tidak sabar, kita kata wal'iyazubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada sifat yang tidak baik. Maka saat ujian, musibah dan dugaan menimpa, berusahalah untuk bersabar. Kita berharap dengan kesabaran kita dalam menghadapi setiap ujian dan musibah itu, Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa kita dan mengangkatkan darjat kita ke kedudukan mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah 7 kelebihan sabar. Kita berpindah pula kepada kerugian mereka yang tidak sabar. Orang tak sabar, apa dia rugi? Dalam nota kita ni kita tulis 3 kerugian. Kalau nak kira banyak lagi lah, tapi cukuplah 3 tu dulu untuk menjadi motivasi kepada kita insya-Allah. Kerugian bagi mereka yang tidak sabar. Yang pertama, imannya hilang. Mungkin hilang itu maknanya bukan hilang terus sampai jadi kafir, tidak. Tetapi turun darjat dia. Darjat dia turun, down dia panggil. Imannya tidak kuat. Imannya tak kuat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Hadis yang saya baca di awal tadi. Nabi kata pelik urusan orang mukmin ni. Pelik. Maknanya kalau aku beri kepada dia nikmat, dia syukur. Itu yang terbaik untuk dia. Kalau aku beri ujian, dia sabar. Itu yang terbaik kepada dia. Hadis ini dari riwayat Muslim. Kata di para ulama, di antara faktor turunnya darjat iman adalah kita banyak mengadu. Ni yang kita bimbang hari ini. Kurangnya martabat sabar kita bila diuji. Kita banyak mengadu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Hari ini bala besar kepada kita semua kerana kita lebih banyak mengadu pada manusia bukan kepada Allah. Apabila kita ditimpa bala dan ujian, kita banyak mengadu di laman sosial, di Facebook. Kita nak, ada setengah orang ni kerja dia je. Tulis Facebook untuk nak kutuk orang lain. Dia kutuk kali isteri, dia kutuk suami dia. Jadi semua benda orang tahu apa yang berlaku pada dia. Kita kata ini bahaya orang. Kan? Bukannya mengadu kepada Allah, sedangkan ujian diturunkan oleh Allah, kita lebih suka merintih di Facebook, mohon simpati manusia
bukan merintih kepada Allah, dan simpatinya itu menunjukkan bahawa kita kurang sabar. Kata di Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah, tulis nama orang itu Syaqiq Al-Balkhi, dia kata siapa yang mengadu musibah selain daripada Allah, dia mengadu kepada makhluk, dia akan kehilangan kemanisan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, bahawa sifat sabar itulah sebahagian daripada kesempurnaan iman. Katanya, sabar dan iman bagaikan kepala pada tubuh manusia. Apabila kepalanya dipotong, bermakna tubuhnya juga mati. Oleh kerana itu, tidak beriman dengan iman yang sempurna jika seseorang tidak memiliki kesabaran. Jadi itu yang pertama, orang yang tak sabar, dia akan kehilangan kemantapan iman. Sebab dia pergi mengadu kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk lain yang tidak berkuasa. Lain daripada, dia kata kalau macam tu tak bolehlah kita pergi hospital. Tak. Kita boleh mengadu kepada doktor yang mampu untuk merawat kita. Tak apa. Kita boleh mengadu kepada polis kalau kita ni diunaya oleh orang. Tidak jadi masalah. Orang perempuan boleh mengadu kepada hakim, kepada qadhi, sekiranya suami dia menzalimi dia. Itu bukan mengadu kepada makhluk yang tak ada faedah. Tapi maknanya kita duduk mengadu kepada benda yang tak ada faedah. Mengadu tak kena tempat. Asyik-asyik duduk cerita keburukan keluarga dia. Itu yang dikatakan mengadu yang salah tempat, ataupun lari dia punya channel, lari dia punya tajuk. Maka kita mengatakan perbuatan itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang merugikan pahala. Ini yang kita bimbang lagi ya. Nih, tengok muka surah 42. Tetapi yang paling menyedihkan adalah ramai di antara kaum muslimin yang masih saja percaya kepada dukun dan peramal-peramal nasib, sehingga tak kala dirinya ditimpa masalah, yang pertama kali terdetik dalam hati ialah segera berjumpa dengan dukun atau bomoh untuk mencari penyelesaian. Ini bahaya ni. Sungguh ini adalah kelemahan dan kebodohan. Tidakkah mereka tahu bahawa orang-orang yang menjumpai dukun itu boleh menyebabkan dirinya berada dalam kekafiran ataupun tidak diterima pahala dia, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Siapa dia pergi jumpa dengan peramal-peramal, dukun-dukun. Dalam ada riwayat, sebelum riwayat ini ada riwayat yang lebih rendah. Dia pergi tanya saja. Tak percaya lagi baru tanya. Aku tanya je. Bukan percaya pun. Apa jadi? Lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman. Tidak diterima daripadanya solat selama 40 hari. Itu baru tanya. Aku tanya saja je. Jangan kata apa. Tanya saja je. Lah. Jadi kita mengatakan ini cukup berbahaya. Tapi kalau dia benar fasaddaqahu, dia tanya, dia percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu kufur dengan Quran yang diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya ni. Bahaya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya semua masalah itu tidak sewajarnya disebar. Jadi ada masalah yang kita boleh sabar, jangan disebar, diadu dan diceritakan kepada setiap orang. Cukuplah hanya Allah tempat kita mengadu dan merintih masalah yang kita hadapi. Seorang Muslim hanya akan menampakkan kelemahannya di hadapan Allah saja, tidak kepada makhluk yang sifatnya sama-sama lemah. Bahkan setengah orang yang dengki dengan kita, dia happy pula. Eloklah tu, comel lah tu, dia punya kena musibah. Jadi dia gembira pula dengan, bukan dia simpati dengan kita, dia suka pula dengan musibah yang ditimpa ke atas kita. Kita mengatakan itulah satu kerugian. Hidup cari tempat yang tak kena, tuan-tuan akan rugi banyak perkara. Rugi dunia, rugi juga akhirat. Jadi sahabat-sahabat kita, jangan cari dukun-dukun. Kalau kita pergi cari doktor, itu tidak jadi masalah. Itu dia panggil ikhtiar secara tabi'i. Tapi dukun ni dia ramal-ramal, dia bukan dia percaya betul. Dia kata ada je ustaz. Orang pergi jumpa dukun tu betul sungguh dia cakap, apa yang dia cakap tu betul, apa yang dia ramal tu menjadi. Kita kena balik kepada hadis jin. Nabi SAW beritahu kepada kita, jin ni dia ambil maklumat daripada yang dia tahu, dia beritahu kepada qarin, jin yang jaga dukun tu. Kemudian dukun pun bagi tahu, kita turun kereta tu dia tahu dah. Dia kata awak ni sakit sekian-sekian.
Dia beritahu. Nabi kata apa? Yasduqu marrah wa yakdzib mi'ah. Jin itu dia sekali ya dia betul. Tapi dia dusta 100 kali. Dia bohong 100 kali. Itu hati-hati dia, jangan dengan dukun-dukun. Baiklah. Jadi kemudian kita banyak mengadu kepada Allah, jangan mengadu kepada dukun-dukun, kan itu semua boleh mengundangkan bala dan mengundangkan bencana kepada kita sendiri, para jemaah sekalian. Jadi banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada setengah orang dia kata dia bukan nak mengadu. Saya tulis kat Facebook tu, tak nak suruh orang tahu. Kita kalau nak tahu, kita bagi maklum je lah. Saya sekarang ni diuji oleh Allah Azza wa Jalla sakit. Doakanlah mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan penyakit ini dan beri pada saya sabar. Bolehlah dimaklumkan. Tapi kalau hari-hari duk post, duk cerita dia tu, duk cerita di sini, duk tunjuk tangan dia dengan tu dengan ni, kita mengatakan itu mengadu. Berbeza untuk dimaklumkan dengan kita buat pengaduan. Mengadu kepada makhluk, kita mengatakan tidak salah kita maklumkan, tapi yang salahnya bila kita buat macam mengadu ataupun terlalu merintih kepada makhluk-makhluk yang lemah yang sama level dengan kita juga. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik, jadi sahabat-sahabat kita yang sakit, yang uzur, kan, yang berada di hospital, kita doakan mereka sembuh. Isfi wa anta syafi la shifa'an la shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama, supaya Allah Ta'ala sembuhkan semua sahabat-sahabat kita. Kita kata syafahumullah. Dan kita ada, waktu kita duduk ni di hospital, tadi saya dah sebut di awal tadi, maknanya kalau kita di waktu sihat, kita pergi masjid, kita pergi majlis ilmu kita, insya-Allah tidak kerugian pahala kita, sebab kita akan dapat pahala pencen bila dalam keadaan yang tersebut. Baik, kita berpindah pula kepada kerugian yang kedua. Kerugian yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak sabar adalah mereka ini termasuk dalam kalangan orang-orang yang gagal dalam ujian. Dia gagal dalam ujian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk yang kita duk baca malam-malam, Allah kata, aku uji kamu tu supaya aku nak tengok siapa di kalangan kamu orang yang baik amalannya. Orang yang baik amalannya. Jadi tanda Allah cinta, Allah akan menguji hambanya dan dia yang lebih mengetahui keadaan hamba dia. Dia uji, dia tahu apa hamba dia nak. Kata Luqman Al-Hakim, ketika dia memberi wasiat kepada anaknya, dia kata, wahai anakku, ketahuilah bahawa emas dan perak diuji keampuhannya dengan api, sedangkan seorang hamba Allah yang soleh diuji dengan ditimpakan musibah. Itu analogi yang mudah, kan? Bila Allah sayang kepada hamba atau suatu kaum, mereka akan diberi ujian. Siapa yang redha, dapatlah keredaannya, dan siapa yang marah, dia akan mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Siapa marah, dia kena. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, diuji kami dengan keperitan, kami boleh sabar. Ini maknanya diuji dengan susah, kita sabar. Diuji kami dengan kesenangan, kami mungkin tidak boleh sabar. Ini hati-hati, kadang-kadang ujian kesenangan lebih berat daripada ujian kesusahan. Allahu Akbar. Kita berpindah kepada yang ketiga. Orang ini telah kecundang dalam menghadapi ujian yang besar, maka dia sangatlah rugi. Kan? Sangatlah rugi, sebagaimana disebut dalam hadis, masalul mu'min kamasaliz zar'i la tazalu rihtu fi'uhu wa la yazalu min yusibuhul bala. Perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman. Angin menerpanya ke kiri dan ke kanan. Seorang mukmin sentiasa mengalami dugaan. Sedangkan perumpamaan orang munafik seperti pohon yang kuat, tidak pernah digoyang angin sampai dia ditebang. Maknanya bila kita digoyang angin itu, menunjukkan kita itu kuat. Mukmin yang baik adalah mukmin yang semua keadaannya sabar dan dalam ujian, dan sentiasa bersyukur dalam kesenangan. Maka itulah contoh orang mukmin yang baik. Sebagaimana disebut oleh para ulama, biarlah kita jangan terlalu kecewa yang menampakkan kita dahulunya seorang yang hatinya senang, happy dan wajahnya ceria, tapi bila diturunkan ujian kepadanya, seperti dia seorang saja yang diuji oleh Allah, tidak kepada orang lain. Ini kata-kata hikmat. Baik, para jemaah sekalian, kita tamatkan perbincangan kita ini dengan mencari tip bagaimana kita nak jadi orang sabar, insya-Allah. Kita kata insya-Allah, sebab bukan mudah. Walaupun kita baca tip,
Kita tulis tip tapi belum tentu kita nak mampu untuk melaksanakannya. Maka tip yang pertama, tulis itu, dia tak tulis tajuk, dia tulis hadis. Iaitulah kita kena sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Tip yang pertama, kita kena sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Sabda Nabi SAW, ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Mengenallah Allah Ta'ala waktu kamu senang. Allah Ta'ala akan kenal kamu waktu kamu susah. Ini waktu susah baru nak angkat tangan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Waktu senang entah di mana engkau duduk. Tak adalah. Ingatlah selalu akan Allah, banyakkan berzikir, banyakkan bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, banyakkan beribadat, dan banyakkan berdoa di masa kita mendapat kelapangan hidup dan kesenangan. Nescaya saat kita mengalami kesusahan dan kesempitan, Allah akan mengenali kita dan menolong kita. Man sarhu an yastajib Allahu lahu 'inda syada'id wal karb falyukthirid du'a fir raha. Di hadis ni kata samalah, siapa dia nak Allah perkenankan doa dia waktu susah, dia kena banyak berdoa waktu dia senang. Hadis Tirmizi. Seperti Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ketika dia berada dalam kesusahan dalam perut ikan, dia telah berdoa, lalu Allah pun memberikannya jalan keluar. Kenapa? Ini kerana sepanjang hidupnya Nabi Yunus sama sekali tidak pernah meninggalkan salat dan juga sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi laula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaum yub'atsun. Maknanya kalaulah dia ni tidak banyak bertasbih, nanti dia jadi perut ikan tu menjadi kubur dia sampai ke hari kiamat. Allahu akbar. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaum yub'atsun. Surah As-Saffat ayat 143 144. Baik, tip yang kedua, kita kena tengok kepada nikmat yang Allah beri. Berapa banyak nikmat yang kita hilang dan berapa banyak nikmat yang kita perolehi. Kita dah 50 tahun dan 60 tahun dah contohnya. Kan? Sehat walafiat. Makan lalu hidup senang. Tak ada apa-apa musibah yang menimpa kita. Tiba-tiba sekali kita kena musibah, kita kata seolah-olah kita ni hidup tak pernah berguna di atas, tak pernah senang atas dunia ini. Tengok ni. Contohnya kita diuji dengan demam yang serius sehingga buat kita terlantar di katil selama seminggu. Jadi nikmat sihat kita ditarik selama seminggu. Itu hanya seminggu jika hendak dibandingkan hidup kita yang sentiasa sihat selama berpuluh tahun yang Allah jaga untuk kita. Jadi kita kena sabarlah. Jadi baru kena sikit dah mula tak sabar, kita mengatakan kita menjadi manusia yang tidak sabar kerana terlalu mudah kecewa. Dia kata istilah bahasa orang muda kan dia panggil mudah koyak. Jadi kita tak mahu jadi mudah koyak. Kita kena buat. Banyak ni contoh-contoh di sini. Tuan-tuan boleh bacalah. Contoh. Baik, kita berpindah kepada tip yang ketiga. Belajar melihat kepada perangai orang-orang hebat dan sabar di zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Ramai ya orang dulu yang sabar. Orang sekarang pun masih ada yang sabar. Kita kata alhamdulillah. Cerita di sini, cerita Abu Talhah Al-Ansari. Jadi dia ni ada anak dia sakit. Jadi Abu Talhah keluarlah rumah pergi kerja. Bila dia balik malam, dia tanya apa khabar anak kita. Ummu Sulaim, mak dia kata, huwa askan makan. Tenang dah anak kita, tak ada menangis, tak ada apa dah. Senyap gitu ya. Dia tak perasan, senyap tu mati. Sebab tu dia senyap. Senyap tu kerana dia sudah mati. Allahu Akbar. Jadi Ummu Sulaim bagi dia makan asyak, makan malam, dinner lah dia. Kawan duduklah suami isteri itu, melakukan perhubungan suami isteri. Jadi pagi esok selesai daripada kehendak dia semua sekali, barulah dia tunjuk Abu Talhah, anak kita senyap dah sebab tak bernyawa. Astaghfirullah. Apa engkau ni? Jadi pagi esok dia pergi mengadu ke Nabi. Nih Abu Talhah, ya Rasulullah, semalam gini. Nabi tanya, "A'arastumul lailah?" Kamu sempat buat berhubung dengan isteri kamu ke? Qala na'am. Iya. Qala Allahumma barik lahuma. Allah Ta'ala berkatilah kamu berdua. Ini contoh maknanya sampai peringkat boleh dia tahan sabar ya.
Kalau orang lain menangis lama dah kita ni. Ya, menangis lama dah. Balik, oh abang pergi mana tahu dah anak sakit tinggal juga. Oh saya seorang duk jaga. Macam-macam. Tapi orang sabar dia diam. Sampai kan Allah Ta'ala takdirkan perhubungan dia malam tu diberkati oleh Allah, mendapat anak yang soleh hasil daripada perhubungan itu. Cerita panjang kena semula pula. Ini kisah. Ada buku yang saya dah baca. Kalau tuan-tuan tak nak baca, tak payah baca. Dengar aja. Dalam buku, dalam video, tengok YouTube Abu Anas tu, ataupun cek di, sekarang ni kita dah hidupkan balik web lama saya, www.abuanasmadani.com. Dalam tu setiap ada kuliah-kuliah yang baru semuanya akan keluar, ataupun yang playlist yang lama juga ada. Cari tajuk dia kisah Nabi dengan sahabat. Banyak pelik-pelik cerita-cerita Nabi yang kita patut dengar untuk motivasi kepada kita bagaimana mereka itu sabar menghadapi kesusahan, tak ada makanan dan macam-macam ujian yang ditimpa oleh Allah. Kemudian kita berpindah kepada tip yang terakhir, yang keempat, insya-Allah. Hendaklah kita mengingati kepada janji dan pahala besar. Kita ingat kepada janji dan pahala besar bagi orang-orang yang sabar. Orang sabar kita ada pahala. Al-Ahnaf bin Qais, salah seorang dari sahabat Nabi SAW yang mulia, dia dipanggil Ahnaf kerana kecacatan pada kaki dia. Budi pekertinya adalah kesan daripada dia bersahabat dengan Nabi SAW. Pernah diriwayatkan satu hari ada seorang laki-laki mengutuk dan mengeji Ahnaf sebab dia tempang. Dia tempang. Apa tindak balas dia? Kalau orang lain marah dah. Ahnaf pergi dari situ dan tidak membalas kejian dan makian lelaki tersebut. Langsung tidak diendahkan. Wah, tak dengar. Kata orang buat dek ya. Seolah-olah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau tak masuk terus. Langkahnya diteruskan walaupun laki-laki yang mengejinya tadi tetap mengikut langkah kakinya yang tempang dan terus mengutuknya. Laga Al-Ahnaf masih seperti tadi, tenang dan tidak menghiraukannya. Sebaik saja menghampiri kawasan kediamannya, Al-Ahnaf berhenti. Sampai dekat rumah dia pun berhenti. Langkahnya kaku. Dipandang lelaki yang mengejinya tadi, lantah berkata, "Saudara, jika masih ada apa-apa lagi yang kau ingin katakan, maka luahkanlah segala-galanya sebelum penghuni jiran mendengar kata-kata kamu, nanti dia akan pukul kamu." Jadi mu nak kata apa, kata sekarang. Masuk kampung yang ikut. Nanti kena pukul. Allahu Akbar. Ini di antara contoh orang-orang yang sabar di zaman dulu dan orang-orang yang sabar zaman kita sekarang ni. Oh, maaf. Ada satu lagi yang terakhir, penutup. 5 semuanya. 5 perkara apabila kita ditimpa musibah. Yang kelima, yang terakhir, kita kena istirja. Awan istirja, kita kena mengucap kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan bacalah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok muka surah 51 tu. Nabi kata, "Ma min abdin tusibuhul musibah." Tidak ada mana-mana orang yang ditimpa musibah. Kemudian dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni. Dia ada 2 baca. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia kata sini Allahumma ajirni. Allahumma ajurni. Beri pahala kepada aku. Dan gantikanlah kepada aku lebih baik daripada apa yang aku kehilangan ini. Illa ajarahullahu fi musibatihi. Allah Ta'ala akan beri pahala terhadap musibah yang dia menimpa dia, dan Allah Ta'ala akan gantikan dia yang lebih baik. Jadi hadis ni diriwayat oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, aku dah hafal hadis ni sehinggalah mati Abu Salamah. Bila mati, aku baca. Tapi aku duk mikir. Wa akhlafa lahu. Bagaimana Tuhan nak ganti lebih baik daripada Abu Salamah ni? Abu Salamah ni baik sangat-sangat orang. Suami yang sangat penyayang. Suami yang prihatin. Cukup sifat suami. Habis je masa, cukup masa dia. Fa akhlafallahu li. Allah Ta'ala ganti kepada aku yang lebih baik daripada Abu Salamah. Iaitulah dia dipinang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ini sahih dalam Muslim. Cuma macam mana kita nak faham hadis ni? Mana kalau kita naik kereta kita aksiden. Waktu tu kita naik kereta biasalah, kereta Proton contohnya. Kita baca doa ni, adakah Tuhan ganti dengan Mercedes?
Kalau kereta boleh lagi. Tapi kalau orang macam mana? Mak kita mati. Macam mana kita nak ganti dengan mak? Itu dibahas oleh para ulama. Dia tak semesti ganti tu tukar barang dengan barang, tidak. Yani kalau kita kata Allah Ta'ala gantilah, kita katalah contohlah suami mati. Kita berdoa macam Abu Salamah. Ada kemari orang lebih baik daripada dia? Ataupun Allah ganti dengan kesenangan hidup kita. Berapa ramai orang yang susah hidup. Bila suami dia mati, dia baca doa musibah ni, tiba-tiba dia semua orang pakat bantu dia. Armalah lah, ibu tunggal lah, macam-macam orang bantu. Akhirnya dia senang dengan anak-anak dia, menjaga anak yatim lebih senang ketika suami dia masih ada. Kita kata, jadi ganti dengan ganti itu bukan makna tukar barang. Mana kalau aksiden kereta, boleh kereta baru. Kalau mati suami, mati isteri, boleh suami isteri. Tak, bukan syarat itu. Maknanya Allah Ta'ala ganti dengan cara dia sendiri. Macam mana Tuhan nak ganti? Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Dengan hikmat kebijaksanaan, dia akan ganti mengikut kesesuaian orang. Jadi sebagai penutup, manisnya sebuah kesabaran. Sabar adalah pedang yang tidak akan tumpul, tunggangan yang tidak akan tergelincir, dan cahaya yang tidak akan padam. Akan tetapi, sabar tidaklah semudah ketika kita mengucapnya. Jika tidak, Allah tidak akan berikan pahala yang besar untuk orang-orang yang bersabar. Bak kata-kata yang disampaikan oleh seorang penyair Arab, sabar itu memang seperti namanya, pahit kalau baru dirasa, tapi buahnya yang ditunggu-tunggu lebih jauh manisnya daripada madu. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi sifat sabar dalam melakukan ketaatan, dalam menjauhi maksiat, dan dalam menghadapi musibah di ujian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tamatlah pembentangan kita. Sekarang Ustaz Hafiz, kita pergi kepada sesi yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran al-fadil Datuk Dr. Ahmad Basir Al-Rahman hafizahullah taala di atas perkongsian. Bab yang kedua telah pun berjaya kita tamatkan. InsyaAllah kita akan sambung pada bab yang ketiga pada sesi yang akan datang insyaAllah. Soalan untuk Al-Fadil Datuk bertanya, macam mana jika kita duduk dalam satu grup WhatsApp yang penuh dengan orang yang suka mengadu hal-hal harian tidak puas hati dengan staf di pejabat dan sebagainya. Asyik mengadu saja dalam grup, namun kita senyap saja dalam grup. Adakah ianya menjejaskan iman kita, Datuk? Baik, kita boleh bagi nasihat lah. Di antara grup WhatsApp ni macam-macam. Ada orang buat dia ni tempat simpanan barang-barang. Ada orang buat tong sampah, semua dia campur. Apa yang dia jumpa dia campur semua dalam tu. Pening kita. Ni musim-musim PRU nak tunggu 19 hari bulan ni. Grup-grup masjid bertukar jeruk, memukul, habis benda yang masuk dalam tu. Sampai ada orang yang saya sempat tegur, ada yang kita tak sempat tegur. Kita kata Allah Ta'ala lah yang beri balasan yang setimpal kepada admin yang tak bertanggungjawab dengan grup-grup yang dia jaga. Dia buka grup, dia lepas ya. Sedangkan grup sendiri tu dia beri kuasa kepada admin untuk menyekat, ataupun dia panggil admin only. Musim-musim begini, grup masjid kenapa kita nak lepas? Jadi bagi sahabat kita tadi soalan, kalaulah dia tu duduk mengadu dalam grup, kita PM kat dia, kita kata saudara ataupun saudari, tak salah mengadu banyak-banyak, tak ada orang boleh bantu pun dalam tu. Awak duduk mengadu sini lebih kepada mengumpat daripada duduk menyelesaikan masalah. Kalau awak betul-betul ada masalah, mari jumpa saya. Kalau saya boleh bantu. Contohlah. Ataupun pergi jumpa pegawai-pegawai yang berkenaan, yang ada otoriti untuk menyelesaikan masalah. Tapi duduk ngutuk dalam ni, orang lain yang baca pun terpalit sama. Sebab tu Tuhan kata, kalau mendengar apa kafir yahudu dalam perkara yang batil, fala taq'udu ma'hum. Jangan duduk sekali dengan mereka. Sehingga kalau kamu duduk juga, innakum izam misluhum, ketika itu kamu jadi seperti orang itu. Jadi kita duduk dalam grup ni masalah. Kalau kita bagi nasihatlah, mereka tak dengar juga, kita kena keluar. Kalau tak keluar, kita juga takut terpalit sama, share juga, dikira dosa share itu termasuk ke atas kepala kita, wal'iyazubillah. Barakallahu fiik, syukurallahu lak. Soalan seterusnya ditanya, adakah di sana terdapat doa ataupun zikir yang khusus yang boleh diamalkan untuk menguatkan rasa sabar kita, Ustaz? Zikir di antara zikirnya iaitulah zikir kita minta supaya Allah bersihkan hati kita, tahir qulubana, dan kita minta akan Allah Taala jadikan kita ni sebagai sahabat-sahabat. Kita minta sendiri, ya Allah maj'alni minas sabirin. Kan ayat Quran kata innallaha ma'as sabirin, kita kata Allah maj'alni minas sabirin.
Ya Allah, jadikan aku ni di kalangan orang-orang yang sabar. Jadi boleh ya, kita minta bahasa Melayu boleh, bahasa Arab pun boleh. Jadi itu di antara cara berdoa senang sebenarnya. Cuma adalah beberapa doa-doa khusus yang disebut oleh Nabi SAW tentang sabar. Cuma yang ada dalam riwayat ini doa tentang musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha wallahu alam. Barakallahu fiik, syukurallahu lak. Soalan seterusnya, soalan terakhir, Ustaz. Ya. Ada setengah ustaz yang menyatakan bahawa bersyukur itu lebih baik daripada bersabar ketika senang maupun diuji. Boleh saya tahu apa beza antara sabar dan syukur ketika menghadapi ujian? Dia kita dalam hadis, dalam kata-kata para ulama, dia kata segala puji bagi Allah yang dipuji ketika dia beri kesenangan dan ketika dia beri ujian. Sebab tu bila Allah Ta'ala beri nikmat, kita kata Alhamdulillah. Bila Allah Ta'ala uji kita, kita kata Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Segala puji bagi Allah. Maknanya puji itu ni, sabar dengan syukur itu berbeza. Kita syukur maknanya kita terima kasih kepada Allah Ta'ala di atas anugerah yang diberikan. Dan kita sabar dengan SOP tadi. Tidak mengamuk, tidak stres, tidak membantah, tidak mengadu. Itu dia panggil sabar. Maknanya darjat syukur dengan sabar itu berbeza. Jadi ada orang yang dia syukur dan dia juga sabar. Ada orang yang dia syukur tapi bila diuji tak berapa nak sabar. Itu kategori manusia, itu tingkatan itu berbeza-beza. Jadi ada katakan darjat syukur lebih baik daripada sabar. Kita kata dua-dua darjat itu perlu kepada mujahadah. Bukan senang orang yang senang nak bersyukur, bukan senang orang yang ditimpa musibah nak bersabar. Karena itulah Nabi kategorikan orang yang baik, ajaban li amri mukmin wa laisa zalika illa lil mukmin. Tidak akan berlaku benda ni kecuali pada orang mukmin. Jadi kita dua-dua tu kita kena letak. Jadi kalau orang kata kelebihan sabar, syukur lebih tinggi daripada sabar, kita kata dua-duanya perlu kepada digabungkan dan digandingkan. Sebab kita hidup ni sentiasa berubah-ubah. Hari ni kita susah, boleh jadi esok kita senang. Maknanya hari ni kita sabar, esok kita syukur. Tapi dalam syukur itu ada sabar. Dalam syukur itu ada sabar. Maknanya kita syukur dengan kesenangan Tuhan beri, kita sabar, kita tidak salah gunakan kesenangan itu untuk maksiat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsiran al-Fadhil Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah taala di atas perkongsian dan jawapan-jawapan yang diberikan. Terima kasih kepada semua yang hadir. Walaupun sebenarnya ramai kalangan kita yang mungkin bermusafir ataupun bersedia untuk menyambut pilihan raya yang insyaAllah akan berlaku pada 19 hari bulan November. Tapi masih lagi sanggup menghadiri majlis ilmu pada malam ini. 11 minit minggu esok insyaAllah, dan seterusnya akan cuti Jumaat dan Ahad Sabtu. Jadi kita insyaAllah tangguhkan. Tetapi usaha kita insyaAllah akan berterusan. Minggu depan pun kita akan berterusan, tak kira siapa yang merintah, tak kira siapa parti mana yang menang, insyaAllah kita akan meneruskan kita punya usaha kita. Kita tidak terpengaruh dengan politik ataupun terkesan dengan isu-isu semasa yang sedang kita berlaku sekeliling kita insyaAllah. Kita tangguhkan dulu Datuk-Datuk dengan usaha kita dengan bacaan doa ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna minas syakirin. Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang bersyukur, jadikan kami ini orang yang bersabar, jadikanlah kami ini orang yang sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla, ya orang yang sentiasa bersyukur di atas semua nikmat yang Allah anugerahkan, dan kita sabar dalam melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, dan juga sabar dalam menghadapi ujian. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami juga mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau berilah kepada negara kami ini pemimpin-pemimpin yang baik, orang-orang yang ikhlas untuk menjaga negara, menjaga agama dan menjaga kepentingan bangsa, supaya agama ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik di atas muka dunia ini. Ya Rabbal Alamin. Allahumma li alaina khiyarana. Ya Allah, lantiklah orang-orang yang terbaik di kalangan kami untuk memimpin kami. Ya Rabbal Alamin. Dan berikanlah kepada kami kesabaran di atas segala perkara yang Engkau uji. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.